banyak benda yang kita suka ambil out of contents. Lepas tu kita suruh kita menghasut orang untuk bersangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama alasan mereka adalah wanita ni tak ada dalam Quran. Wanita lebih suka lelaki daripada wanita. Jadi mereka ambil ayat-ayat macam ni, lepas tu mereka kata Islam ni sebenarnya takes away your rights, subjugates you apa semua kan. Tapi sebenarnya kita ambil contohlah satu ayat dalam Al-Quran, surah Nisa ayat nombor 34. Allah Ta'ala bagi tahu men are qawam of the woman. Ini adalah apa yang mereka kata ini adalah the wife beating surah, the wife beating ayat. Ayat ni halalkan laki untuk pukul perempuan. Bila kita baca tafsiran dia, dengar macam tu. Sebab dalam tafsiran dia macam ni. And men and woman, ada yang kata authority or superior. Ada yang tafsirkan sebagai ayat qawam tu, mereka kata superior. So bila kita dengar macam tu, jadi macam ni lah. So men are superior over women, and as men or have authority, and as men have been provisioned by Allah over women. Lelaki ni sebenarnya kawam tu bukan maksud superior, dia lebih kepada caretaker. Kawam tu ayat dia daripada kamah tu berdiri kan, bila kita bagi ni kan. So to stand up for is, dia bukan satu authority ke atas wanita, it's the responsibility, it is a service. We are the caretakers. Allah SWT sebenarnya dalam Quran ni banyak ayat Allah SWT turunkan. Dalam Quran semua bahasa Arab kan, tapi dalam Arab ni sebenarnya vocabulary hanya 5% je. Dalam vocabulary banyak-banyak ayat-ayat Arab ni yang Allah SWT ambil dan letak dalam Quran tu beberapa ayat je, sikit, tak banyak, sikit. So antara sikit ayat ni yang Allah SWT pilih untuk letak dalam Al-Quran. Dan antara ayat-ayat ni Allah SWT pilih ayat untuk describe, untuk bagi to explain himself, untuk to describe himself. Ada satu ayat nama Allah Subhanahu Wa Taala tu Qayyum dalam ayatul kursi, Hayyul Qayyuman. So ayat ni juga ada kaitan dengan ayat tu, the sustainer, the nourisher, the one that sustains, the one that gives, the one that takes care. So itu yang kita kena faham. Lepas tu kita tak faham itu, kita tukar ayat tu jadi authority, superior. Mana boleh? Dia tak ada kena mengena. Jadi senang kita nak salah faham pasal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tu kan. Tapi kita kena belajar yang sebenarnya maksud dia apa semua kan. Dia sebenarnya men are caretakers of women, as men have been provisioned by Allah over women. Provision tu memberi sustenance, provision by Allah memberi kelebihan sedikit dalam segi provision itu, and tasked with supporting them financially. Kita ni kena menjaga wanita-wanita dengan secara finance lah. And women are devout, believing women bukan semua wanita, wanita-wanita yang beriman, they are devout, mereka they are obedient, mereka mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, bukan apa yang suami-suami mereka kata, mereka ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka. And when alone, they protect them of what Allah has entrusted them. Dan bila mereka sendiri, mereka akan protect lah ya, mereka punya chastity, mereka punya kesucian apa semua tu kan. So, and if you sense ill conduct, kira kalau mereka tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala ke apa, ada ataupun membuat sesuatu, tapi nanti Pak akan terangkan if conduct from your women, advise them first kita kena nasihat. But if they still persist, tapi mereka masih buat slack, if they persist, do not share bed, jangan tidur dengan mereka. Lepas tu kalau mereka buat lagi, beat them gently. Kalau kita tengok beat, banyak orang kata perkataan ni pukul. Dia orang kata ini adalah surah yang mana membenarkan kita untuk memukul isteri-isteri kita. Tapi kalau kita tengok hadis-hadis mengenai surah ni, Rasulullah SAW, hadis-hadis tu Rasulullah kata tak boleh pukul muka, tak boleh pukul sampai lebam, tak boleh pukul kuat, tak boleh pukul sampai cedera. Dan pukul tu Allah bagi contoh macam siwak, pakai siwak tu yang gosok gigi kan, macam satu kayu macam ni, macam pen lah, siwak kan, siwak. So wife beating ke tu kan. Okay, so yang tu pasal ayat tu, the wife beating surah. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang digunakan untuk memberi kita
view yang Islam ni tak adil dengan wanita-wanita apa semua. Okey, sebenarnya dalam manusia semua, mereka hanya beza daripada segi takwa. Surah 49 ayat nombor 13. Oh humankind, wahai manusia, seluruh manusia, we have created you from a single pair of male and female. Kami telah ciptakan kamu daripada a single pair, satu pair male and female, wanita dengan lelaki, and have divided you into nations, dan telah membahagikan kamu kepada nations and tribe, pada golongan-golongan apa semua dan apa semua ni kan. So that you shall reconcile each other, not that you shall despise each other, so that you can recognize each other, supaya kita boleh memperkenal antara lain-lain, dan bukan kerana untuk kita ni despise each other, kita membenci antara satu sama lain. And the most honored amongst you in the eyes of Allah Subhanahu wa Ta'ala is the person who has taqwa, yang beriman. Laki ke, perempuan ke, India ke, Cina ke, kalau kau cacat ke apa ke, tiada beza antara kita semua selain daripada segi takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Quran ni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya kenal kita. Kita tak kenal diri kita. Okay, baru-baru ni ada satu dia orang kata dia orang nak women's rights or men's rights apa semua tu kan. Okay, kita tengok dekat Amerika ada satu sport dia orang berenang. So ada satu lelaki ni, dia kata I'm a woman. Dia kata I'm a woman, dia masa acara tu dia dah menang gol. Dia menang gol, lain-lain wanita semua tak boleh dah menang gol. Sebab lelaki ni mengikut sistem yang mereka buat, sistem barat yang dia orang kata fair kan. Itulah apa yang terjadi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala created men and women seperti langit dengan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk lelaki dan apa yang terbaik untuk wanita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita apa yang terbaik di dalam Al-Quran. Dan bila kita ikut Al-Quran tu, insya-Allah we will find peace. Kalau kita tengok dalam Al-Quran tu, ramai orang akan mengambil contoh instances dalam pembahagian harta ni. Sebenarnya dalam Islam orang kata tak adil. Sebab kenapa perempuan dapat kurang, kenapa lelaki dapat lebih? Kenapa jadi macam ni? Okay, kenapa benda ni tak adil? Nyata tak adil kan? Kenapa Allah SWT tak adil dengan wanita-wanita semua? Sebab tu kita nak faham keadilan tu. Allah SWT sebenarnya maha adil, tapi kita tak faham sebab kita tak baca Al-Quran dengan sepenuhnya. Kita tak kaji, kita tak hidup secara Islam. Kita tak bagi nafkah kat isteri. Kita tak kita tak jaga mereka. Kita tak bagi makanan kat mereka. Kita tak bagi pakaian. Kita suruh mereka kerja. Kita suruh mereka cari makan sendiri. Lepas tu bila time mak bapa kita meninggal, kita ambil 100,000, kita bagi dia 50,000. Memang tak adil. Dalam Islam itu, it is the duty of the husbands and sons. Okay, before marriage, the father, sebelum kita kahwin, perempuan kahwin, ia adalah tanggungjawab bapa kepada perempuan itu. Ia adalah tanggungjawab bapa kepada perempuan itu untuk memberi makanan, untuk melindungi kalau orang datang kacau apa, melindungi, untuk memberi masa, memberi kasih sayang apa semua, untuk memberi pakaian, untuk bagi duit belanja, untuk memberi tempat tinggal. Ini semua adalah tanggungjawab bapa kepada seorang wanita. Dan bila bapa dia dah meninggal, ia adalah tanggungjawab adik ataupun abang lelaki punya tanggungjawab, masih tanggungjawab lelaki. Dan bila perempuan itu dah kahwin, ia adalah tanggungjawab suami. Dan bila suami dah meninggal, ia adalah tanggungjawab anak-anak perempuan itu untuk beri pakaian, untuk bagi masa, bagi kasih sayang, bagi melindungi, untuk bagi duit belanja. Semua perempuan itu dia tak ada financial burden. Semua adalah atas lelaki. So bila kita katakanlah bapa dah meninggal, saya dapat 100,000, adik perempuan saya dapat 50,000. Tapi adik perempuan saya ni tak perlu pakai 50,000 tu. Saya kena jaga dia mengikut Islam. Jadi adil ke tak adil? Saya kena bagi dia baju, saya kena bayar rumah sewa. Sebenarnya adil. Allah SWT tu maha adil. Dalam Islam ni sebenarnya kita tengok banyak misconceptions in Islam. Banyak orang kata wanita ni tak ada hak, tak ada apa semua. Wanita ni, dia orang ni okey, nak bagi tahu daripada start kahwin, laki yang kena bagi mas kahwin.
Daripada kahwin, laki kena bagi mas kahwin. Women in Islam, perempuan dalam Islam ni, mereka ada harta mereka sendiri. Bukan sebelum ni agak banyak percayaan apa semua, perempuan tidak dibenarkan untuk dapatkan harta, dan bila dia ada keuntungan daripada perniagaan ke apa, duit dia semua, itu ada milik dia. Dalam Islam itu ada milik dia, milik seorang perempuan itu dalam Islam. Dalam Quran, Allah SWT kata, kill not your children for want of sustenance, for Allah will give sustenance to you and your children. Allah SWT haramkan untuk membunuh, tak kira lelaki ke perempuan kan. Allah SWT haramkan untuk kita membunuh anak-anak kita apa semua kan. Allah SWT memberitahu, respect the woman that bore you, hormatilah wanita yang wajib, hormati ibu kita. Dalam surah Nisa ayat 1, Allah SWT juga we have enjoined on the human beings to be kind to their parents. Kita kena berbaik dengan ibu bapa kita. Dan in travail upon travail did the mother bore you. Dialah yang melahirkan kamu. In pain, dalam kesakitan, did she give you birth. Allah SWT utamakan hormat tu dalam Islam, dalam rumah tangga tu. Ibu itulah yang paling tinggi. Rasulullah SAW juga pernah kata, syurga tu letak di kaki ibu. Kalau kita hormati ibu kita, kita jaga ibu kita, kita sayang ibu kita, kita bagi apa semua ibu kita, apa hak ibu kita, apa semua tu, insya-Allah kita akan dapat syurga, insya-Allah. Kalau wanita tu dituduh, kita tak boleh tuduh, kita tak boleh maki seorang wanita. Kita tak boleh maki P ke B ke, kita tak boleh maki seorang wanita. Jika kita tuduh seorang wanita, kesucian mereka kita soalkan dalam Islam, itulah nilai wanita, kesucian mereka. Bukan hanya kita bogelkan mereka, telanjangkan mereka, pakaikan mereka untuk market kita punya kereta ke, kita punya produk semua. Bukan. They are not objects, they are not sex objects in Islam. Kita tutup pasal kita sayang. Macam emas kita simpan kat bank kan, emas kau nak letak dekat telanjang, dekat tengah jalan, tak kan? Kau simpan kat bank kan, kau tutup. Sebab apa? Sebab kita sayang. Jika seorang tuduh seorang perempuan tu ada hubungan ke apa, kesuciannya, dan tidak ada 4 saksi lelaki, lelaki tu kena sebat. Kau akan kena sebat 80 kali. Allah SWT menjaga maruah wanita dalam Al-Quran. Treat your wives with equity. Dalam surah Nisa ayat 19, Allah SWT kata, treat your wives with equity. Adillah antara isteri-isteri kamu, love and compassion, even if you dislike them, walaupun kamu benci kepadanya. Sekarang ni kalau kita tengok banyak ni semua, bila tak suka sikit, kita buang kan, kita divorce lah apa semua. Ini tak. Treat her with love, compassion and equity, even if you dislike her. Itu perintah Allah ya, bukan Pak Din cakap. Seorang tanya kepada Rasulullah SAW, who in this world most deserves our love and compassion? So kata jawab, your mother. Lepas tu dia tanya lagi, selain daripada tu, Rasulullah jawab lagi, your mother. Lepas tu dia tanya lagi, Rasulullah jawab lagi, your mother. Lepas tu dia tanya lagi, kali keempat dia tanya, baru Rasulullah SAW menjawab, your father. Mother, baru father. Kira perempuan ni 3 kali lagi hebat tau kasih sayang yang kita kena bagi kepada mereka, yang Rasulullah bagi tahu kepada kita. Kita ni, perempuan tu, ibu tu lebih tinggi darjat dia daripada seorang bapa. Ini dalam Islam. Ini yang orang yang kata Tuhan yang tak adil apa semua kan. Inilah apa yang Tuhan yang tak adil yang korang kata kan, yang perintahkan kepada kita. Wajib bagi wanita serta lelaki Islam untuk dapat pendidikan. Wanita dengan lelaki dua-dua dalam Islam tu wajib dapat pendidikan. Ayat-ayat pertama yang turun dalam Al-Quran itu suruh kita baca, Iqra, read in the name of your Lord, who taught men to write with the pen, who taught men, mengajar. Read in the name of your Lord. Wajib untuk lelaki dan juga perempuan untuk mencari ilmu. Rasulullah SAW juga wajibkan untuk mendidik anak-anak kita. Rasulullah SAW suruh ibu bapa mendidik anak-anak, terutama perempuan. Dan ia adalah tanggungjawab seorang suami untuk mendidik isterinya. Jika suami itu tidak mendidik isterinya, biasanya boleh minta suami itu suruh hantar dia pergi belajar. Pada masa zaman Rasulullah SAW,
Bila Rasulullah sampaikan ilmu tu, ada wanita-wanita ni dia tanya kepada Rasulullah, dia kata susah mereka nak belajar sebab ada ramai lelaki. Dia kata, so Rasulullah buat satu kelas khas untuk wanita, khas untuk wanita-wanita, untuk mendidik mereka. Sebenarnya kalau kita mendidik wanita ni, kita we educate a nation. Kalau kita mendidik lelaki, kita hanya mendidik seorang je. Itulah martabat wanita dalam Islam. Wanita dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala, tengoklah kepada wanita pada contoh, for those who have come before us. Tengok kepada contoh-contoh bisnes Khadijah. Tengok Khadijah, antara business woman yang paling hebat, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau nak tengok bab education, tengok kepada Aisyah. Tengok kepada Aisyah. Aisyah tu, korang tahu ke tak tahu, she was a scholar. Dia mendidik, she taught scholars. Dia mendidik 80 lebih scholars learn from Aisyah. Imam Bukhari kata Aisyah ni adalah satu authority on the science of hadith. Dan Aisyah juga matematik dia sangat-sangat pandai. So bila orang nak pembagian harta ke faraid apa semua, mereka akan datang jumpa Aisyah. Aisyah yang akan selesaikan masalah-masalah mereka. Inilah perempuan-perempuan, wanita-wanita yang kita kena lihat kepada. Kita kena lihat kepada wanita-wanita dan jadikan mereka sebagai contoh untuk kita semua. Sebenarnya Islam ni tak ada yang bukannya tak adil, bukannya feminin, ataupun bukannya yang satu agama yang restrict perempuan ke apa. Tak. Islam ni is a way of life, dan Allah SWT mengajar kepada kita supaya kita boleh memperoleh syurga. Memperoleh syurganya.